Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali ke dalam kelas secara tingkatan 5 SSM. Ya, sebelum ni kita telah belajar tajuk berkaitan dengan maksud kedaulatan. Ya, maksud kedaulatan kita lihat dia diambil daripada beberapa bahasa. Kita ingat semula iaitu bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu. Ini kita ingat balik. Kemudian dia juga diambil takrifnya diambil daripada tokoh. Yang pertama tokoh yang pertama ialah Aristotle, kemudian Ibn Khaldun, kemudian Jean Bodin, kemudian Tengku Abdul Rahman, dan terakhir ialah Dr. Muhammad Saleh Abbas. Jadi masuk kedaulatan, cara kesimpulannya merujuk kepada kuasa tertinggi sebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Okey, baiklah, pada hari ini kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan tajuk jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan. Jadi objektif kita pada hari ini ialah yang pertama, pelajar dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis kedaulatan. Yang kedua, dapat menjelaskan sekurang-kurangnya dua jenis kedaulatan. Dari segi kewarganegaraan, sistem pelajar dapat menyatakan kepentingan kedaulatan kepada negara kita. Baiklah, kedaulatan terbahagi kepada empat. Yang pertama, kedaulatan tradisional. Yang kedua, kedaulatan moden. Yang ketiga, kalau lihat di sini dia ada kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Saya ulang, jenis kedaulatan ada empat: kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang, dan kedaulatan antarabangsa. Jadi apakah maksud ataupun definisi kedaulatan tradisional? Baik, kita lihat buku teks muka surat 6 ya. Kedaulatan tradisional merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Ini telah wujud sejak zaman awal manusia. Ya, kedaulatan negara kita pula berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ya, kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Inilah maksud kedaulatan tradisional. Kita lihat pula kepada maksud kedaulatan moden. Ya, maksudnya dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis ya. Kemudian dikaitkan juga dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan macam Malaysia ya. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme ataupun semangat cintakan bangsa dan negara yang menggunakan unsur persamaan bangsa dan bahasa membentuk negara bangsa masing-masing. Kalau kita melihat kepada negara kita sebagai sebuah negara bangsa yang lahir hasil gabungan daripada beberapa buah negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada 1957 dan akhirnya menjadi Persekutuan Malaysia bermula 1963. Itu kedaulatan moden ya. Kita lihat pula maksud kedaulatan undang-undang. Ya, maksudnya kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang
yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang menjamin kepada keadilan dan kehidupan bermasyarakat dan menjadikan negara aman, stabil, makmur. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang dan berpaksikan kepada rukun negara. Baik, kalau kita lihat itu adalah maksud kedaulatan undang-undang. Kita masuk yang terakhir, kedaulatan antarabangsa. Apa pula kedaulatan antarabangsa ni? Kedaulatan antarabangsa pula merujuk kepada pengiktirafan. Maksud kalau kedaulatan antarabangsa ni ialah pengiktirafan siapa? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli dalam negara lain. Itu maksud kedaulatan antarabangsa. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara bebas, merdeka dan berdaulat. Itu maksud kedaulatan antarabangsa, iaitu negara luar ataupun persatuan negara luar antarabangsa mengiktiraf negara kita sebagai negara yang merdeka. Kita masuk pula, apakah kepentingan kedaulatan kepada negara kita? Apa kepentingannya? Yang pertama, hak kita sebagai rakyat dijamin. Apa contoh hak kamu? Hak kamu boleh bersekolah. Hak kamu boleh bekerja. Hak kamu boleh mendapat keamanan. Hak kamu, apa lagi? Sekiranya disabitkan kesalahan, boleh membela diri. Itu kepentingan kedaulatan. Dari segi kalau contoh kepada negara pula, negara akan menjadi maju. Negara makmur, membangun, kaya, pendapatan rakyat meningkat. Itu antara kepentingan kedaulatan kepada negara kita. Sekian sahaja pembelajaran cikgu pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.